Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah versus Selangor, yang mana Sabah menang 2-1 hasil jaringan dari Badrul Bahtiar dan juga Sadir Ramdhani. Satu gol dari free kick, satu gol dari penalty kick. Manakala gol pasukan Selangor dijaringkan oleh Faisal Halim. Untuk perlawanan ini, kalau kita lihat secara overallnya, pasukan Selangor ada beberapa peluang keemasan yang sepatutnya mereka menjaringkan gol, tetapi apabila mereka gagal untuk execute peluang-peluang keemasan tersebut, maka mereka akan merugikan pasukan lah. Mereka kurang klinikal di bahagian hadapan yang menyebabkan pasukan mereka kalah. Sebab apa? Sebab dalam bola sepak adalah bagaimana anda nak convert ataupun menukarkan peluang kepada jaringan. Jadi pasukan Sabah ada better punya execution, mereka berjaya menjaringkan gol daripada dua mereka punya set pieces untuk mendapatkan 2 gol. Jadi mereka deserve untuk menang lah berbanding pasukan Selangor, yang mana mereka banyak create chance dan juga ada beberapa percubaan terbuka yang sepatutnya boleh menjaringkan gol, tetapi mereka gagal untuk execute dengan baik dan mereka mensia-siakan peluang tersebut. Jadi mereka perlu menerima kekalahan ini. Cumanya kalau kita lihat daripada segi sudut keseluruhan perlawanan, pasukan Sabah sebenarnya bermain dengan sangat baik. Kalau kita lihat daripada segi tactical implemented ataupun taktikal yang diterapkan oleh Datuk Ong Kim Swee, sebenarnya berjaya untuk meneutralkan pergerakan pasukan Selangor dari segi build up play secara berpasukan. Yang mana kalau kita tahu pasukan Selangor di bawah kendalian Tan Chee Ho, mereka lebih kepada untuk menggerakkan serangan di bahagian kanan ataupun bahagian kiri, senang cerita di bahagian wide area, dengan penggunaan daripada offensive fullback. Bermaksud Quentin Cheng ataupun Fazli Mazlan akan bertindak lebih ofensif ke bahagian hadapan untuk memberi supporting play kepada bahagian winger dengan buat overlap ataupun underlap. Tetapi untuk perlawanan ni, kita berjaya untuk lihat yang pemain-pemain pasukan Sabah berjaya untuk bertahan dan juga mengganggu struktur build up play daripada pasukan Selangor dari segi mereka punya penetration di bahagian wide area. Apabila pemain-pemain fullback pasukan Selangor tak boleh nak naik terlalu tinggi ataupun bergerak dengan lebih ofensif untuk memberi supporting play ke bahagian hadapan, sama ada ke Faisal Halim ataupun Mukairi Ajmal. Jadi benda ni menyebabkan Mukairi Ajmal dan juga Faisal Halim terpaksa bergerak secara individual performance ataupun perform secara individu daripada mengharapkan bantuan daripada fullback mereka akibat tactical approach yang diterapkan oleh Datuk Ong Kim Swee. Jadi apabila Faisal Halim dan juga Mukairi Ajmal isolated di bahagian wide area, maka mereka tak boleh nak menggerakkan pergerakan serangan pasukan Selangor dengan begitu baik, dan mereka tak boleh nak link up dengan bahagian tengah, serta tak boleh nak memberi hantaran yang baik kepada Aaron, dan Aaron juga tak mampu untuk berfungsi dengan baik bagi drop lebih deeper meminta bola ataupun menerima bola. Jadi benda tu yang mengganggu rentak serangan pasukan Selangor lah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara positif dan juga perkara yang saya suka untuk pasukan Sabah? Perkara pertama yang saya suka adalah daripada segi mereka punya serangan di bahagian kanan. Kalau kita lihat mostly ataupun kebanyakannya pergerakan pasukan Sabah untuk menyerang pasukan Selangor adalah dengan menggunakan bahagian kanan, iaitu gadingan daripada Sadir Ramdhani dan juga Rizal Ghazali, yang mana kedua-dua player ni menjalankan tugas mereka dengan sangat baik. Yang mana Sadir Ramdhani akan lebih masuk untuk ke half space bagi menjadi inverted winger, dan Rizal Ghazali akan naik lebih tinggi untuk hold the touchline bagi cover up bahagian wide area. Jadi peranan daripada Rizal Ghazali adalah dia stay on the touchline dan juga untuk cover up bahagian wide area, sementara Sadir Ramdhani adalah lebih untuk create space kepada Rizal bagi berada dalam kedudukan yang kosong dan untuk attract pemain pertahanan pasukan Selangor untuk fokus kepada Sadir. Dan daripada sinilah Sadir akan membuat penetrative passing kepada Rizal Ghazali yang berada di bahagian wide area, dan bila bola dapat kat Rizal Ghazali lah yang akan melakukan cutback, crossing, ataupun dia lah yang kebanyakannya melakukan supply bola ke dalam D-box pasukan Selangor bagi mencari pemain-pemain Sabah yang berada di dalam kawasan D-box tersebut lah. Dan benda tu memang positif lah. Kita boleh nampak pergerakan pemain-pemain Sabah di bahagian kanan di antara Sadir dan juga Rizal Ghazali memang sangat-sangat berjaya dan juga berjaya untuk menembusi bahagian wide area pasukan Selangor dengan
dengan banyak kali lah, dan kita boleh nampak beberapa cutback dan juga crossing yang dilakukan oleh Rizal Ghazali bersama dengan Sadir punya penetratif passing hampir untuk menjaringkan gol bagi pasukan Sabah. Dan kalau kita lihat juga, pemain-pemain pasukan Sabah berjaya untuk mendapatkan satu sepakan penalti daripada gerakan yang tercipta daripada Rizal Ghazali di bahagian kanan. Benda tu baguslah, memang saya suka. Yang kedua, kalau kita lihat untuk pasukan Sabah punya struktur build-up play, mereka bermain dalam formation back 3. Cumanya kalau dalam formation back 3 ni, apa yang kita perlu faham, mereka sebenarnya agak overload di bahagian tengah. Kenapa pasukan Sabah overload di bahagian tengah? Kerana mereka untuk meneutralkan dan juga untuk mengganggu build-up structure daripada pemain-pemain pasukan Selangor. Yang mana kalau kita lihat, apabila dalam situasi build-up play dalam penggunaan back 3, apa yang dilakukan oleh pasukan Sabah pada perlawanan ni adalah mereka meletakkan Gabriel Perez dan juga Dominic Tan di bahagian belakang untuk membentuk back 2, dan ketika dalam in position ataupun ketika pasukan Sabah memegang bola, maka Pak Tesu akan naik lebih tinggi ke kawasan number 6 ataupun zone defensive midfielder, yang membolehkan Stuart Wilkin dan juga Telmo untuk naik lebih tinggi untuk bertindak dengan sangat ofensif bagi menggerakkan bahagian tengah pasukan Sabah dan juga untuk memberi pressure kepada pemain-pemain Selangor ketika mereka kehilangan bola. Dan perkara ni memang bagus. Sebab apa? Sebab dalam in position, ketika Sabah pegang bola, Sabah akan ada numbers of player di bahagian tengah untuk mereka progress bola jadi lebih tinggi, dan mereka boleh mencipta gerakan-gerakan yang menarik dengan short passing dan sebagainya. Kita boleh nampak lah yang combination play daripada Telmo dan juga Stuart Wilkin untuk menggerakkan bola lebih tinggi memang sangat menjadi untuk game ni. Sebab apa? Sebab mereka dah ada backup di belakang, iaitu Pak Tesu, dan di belakang Pak Tesu lagi mereka ada Gabriel Perez dan juga Dominic Tan. Dan dalam pada masa yang sama, kita boleh nampak sekiranya mereka kehilangan bola, Telmo akan cepat untuk drop deep bagi mengcover balik tempat Pak Tesu, dan Pak Tesu akan cepat untuk drop deep bagi berada bersama dengan Gabriel Perez dan juga Dominic Tan untuk membentuk balik back 3 di bahagian belakang lah. So dekat situ Stuart Wilkin akan terus memberi tekanan kepada ball progression yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Selangor, dan benda tu berjaya meneutralkan pergerakan pemain-pemain Selangor di bahagian tengah dan juga menghadkan pergerakan pemain Selangor di bahagian tengah. Jadi di bahagian tengah pun pemain Sabah dah berjaya untuk meneutralkan dan juga menghalang pergerakan daripada pemain-pemain pasukan Selangor, pemain-pemain pasukan Selangor sama ada in ataupun out of position. Jadi benda tu yang kedua yang saya suka. Yang ketiga yang saya suka adalah pemain Sabah sebenarnya mempunyai ball progressor yang sangat bagus, terutamanya daripada bahagian centre back, yang mana kalau kita lihat penggunaan Dominic Tan dan juga Gabriel Perez, mereka kedua ni memang amat selesa apabila bola berada di kaki, dan mereka boleh bawa bola jadi lebih tinggi, dan mereka juga boleh involve dalam fasa attacking untuk berada di bahagian hadapan bagi bertindak sebagai extra frontman. Kita boleh nampak lah yang mana apabila Dominic Tan dapat bola, dia akan cuba untuk bawa di kawasan half space dan buka bola kepada Sadil yang inverted masuk ke half space juga. Dan kalau kita nampak apabila Gabriel Perez, dia juga boleh join the attack, dan dia ada beberapa kali berada dalam di box pasukan Selangor dan hampir untuk menjaringkan gol lah. So positioning dia pun bagus kan. Di minit-minit akhir tu kita boleh nampak pergerakan Gabriel Perez apabila dia join the attack dan bawa bola lebih tinggi, mampu memberi impak yang positif kepada bahagian serangan pasukan Sabah. Jadi benda tu yang saya suka untuk pasukan Sabah lah, dan daripada segi gameplay. Dan kalau kita lihat juga, pasukan Sabah meletakkan Darren Lock dan juga Badrul Bahtiar untuk perlawanan ni. Cumanya apa yang membezakan daripada perlawanan-perlawanan sebelum ni adalah Darren Lock lebih diletakkan untuk cover up tempat Ko. Sebab apa? Sebab Ko tak diturunkan pada perlawanan ni. So kita boleh nampak Darren Lock lebih cover up bahagian wide area, dan benda tu positif sebab dia boleh bagi tekanan dan juga pressure kepada Quinton Cheng, dan dia juga berjaya untuk meneutralkan Quinton Cheng daripada segi untuk membiarkan Quinton Cheng naik lebih tinggi bagi memberi support kepada Mukairi Ajmal. Jadi benda tu positif lah, sebab Quinton tak boleh naik, maka attacking trade pasukan Selangor tak terlalu bahaya disebabkan ada pressure yang diberikan oleh Darren Lock. Dan benda ni telah memberikan Badrul Bahtiar untuk menjadi seorang top striker yang lebih bebas daripada segi pergerakan dia di kawasan di box ataupun berhampiran di box pasukan Selangor. Dan kita boleh nampak lah yang Badrul Bahtiar dia banyak juga involve dengan
pressure yang bagus dengan dapat receive bola yang bagus untuk menjaringkan gol bagi pasukan Sabah. Tetapi sayanglah daripada segi open play Sabah tak boleh nak skor. Cumanya mereka berjaya memanfaatkan peluang yang mereka ada daripada segi situasi set pieces untuk membawa pulang 3 mata berharga di tempat sendiri pula tu kan. Jadi itu yang saya suka. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya katakan, pasukan Sabah sebenarnya berjaya untuk melakukan sub yang sangat impactful. Bermaksud kita menampak pergantian yang dilakukan oleh Dato' Ong Kim Swee sebenarnya memberi satu impak yang positif kepada pasukan Sabah dan berjaya untuk memastikan yang momentum pasukan Sabah dan juga mereka mengekalkan konsisten dan juga intensity game yang sama seperti mana pemain-pemain first 11 diturunkan lah. Antara player yang nampak impak positif adalah Jelton yang masuk menggantikan Derelok. Kita boleh nampak Jafri Chiu pun memberi impak yang positif kepada gerakan pasukan Sabah di bahagian kiri. So benda tu yang memberikan kepada pasukan Sabah punya gameplay memang agak bagus. Cumanya Sabah still ada kekurangan, iaitu daripada segi transisi in term of mereka punya defending. Yang mana kalau kita lihat gol daripada Faisal Halim tu adalah akibat daripada mereka lambat untuk memberi reaksi ataupun lambat untuk menutup ruang yang ada bagi menghalang pergerakan pemain Selangor untuk melakukan percubaan dari luar kotak penalti ataupun berhampiran dengan di box lah. So benda tu pemain-pemain Sabah perlu lebih cepat untuk react, lebih cepat untuk blocking dan sebagainya untuk memastikan dan transisi mereka ketika mereka kena counter boleh dipatahkan lah. Sebab apa? Sebab banyak kali pasukan Selangor berjaya counter pasukan Sabah. Nasib baiklah pasukan Selangor tak klinikal sahaja kan. So mereka perlu pastikan yang mereka bila kena counter mereka cepat untuk cover up balik mereka punya position. Recovery phase mereka tu perlu lebih laju lah. So benda tu yang pasukan Sabah perlu perbaiki. Dan kita masuk pula untuk pasukan Selangor. Untuk pasukan Selangor saya akan mulakan dengan perkara yang baik lah. Perkara yang baik sebenarnya daripada segi team play tak nampak sangat, tetapi daripada segi individual performance, yang mana kalau kita lihat untuk game ni ada 2 player yang boleh saya highlightkan daripada segi individual performance, iaitu Mukairi dan juga daripada Faisal Halim. Yang mana kedua-dua player ni sebenarnya bermain dengan agak baik. Faisal Halim bila dia tak boleh nak bergerak di bahagian kiri, apa yang dilakukan oleh beliau adalah Tan Chee Ho arahkan untuk dia bermain sebagai free role, yang mana dia lebih kepada bahagian tengah untuk create dan juga menjadi playmaker bagi bahagian tengah pasukan Selangor lah. Dan apabila bergerak lebih bebas dan juga lebih flex, maka Faisal Halim mampu untuk membuat something. Tetapi itulah tak semestinya bila individual performance ni ada masa dia jadi, ada masa dia tak jadi kan. Tetapi overall boleh saya katakan dia bermain dengan baik, agak 60% macam tu. Yang selebihnya dia tak dapat bantuan yang banyak dan dia isolated. Kalau dia main belah kiri memang dia susah nak lepas Riza Ghazali lah. Dan untuk Mukairi pula boleh dikatakan dia bermain dengan baik in term of gerakan-gerakan di bahagian kanan, tetapi in term of finishing dan juga decision making mungkin Mukairi boleh improve lagi lah untuk membuat sesuatu bagi membantu dia punya corak permainan lah. Dan kita masuk kepada kekurangan terus lah. Kekurangan game ni senang saja, bahagian attacking pasukan Selangor tak berfungsi dengan baik. Mereka tak mampu nak link up dengan Aaron. Bukannya masalah midfield. Sebab apa? Sebab midfield Brandon Gunn, Nur dan juga Alex, mereka boleh dikatakan agak melakukan supplying bola yang bagus. Kalau kita tengok ada hantaran-hantaran di belakang pertahanan, mereka punya through ball yang baik, tetapi boleh dikatakan mostly Aaron yang tak boleh nak catch up dan tak boleh nak beat dengan pertahanan pasukan Sabah. So Aaron boleh dikatakan beraksi di bawah Bilopo dan boleh dikatakan hilang daripada radar di dalam padang. So menyebabkan gerakan serangan pasukan Selangor tak beberapa menjadi. Itu yang pertama. Yang kedua pula, walaupun ada gerakan-gerakan yang menarik yang dicipta oleh bahagian tengah untuk menggerakkan passing-passing ataupun through ball kepada Aaron, tetapi kebanyakan ball progression daripada pemain-pemain Selangor di bahagian tengah boleh dikatakan agak kurang memuaskan daripada segi passing, yang mana banyak passing-passing yang dilakukan oleh pemain-pemain Selangor tidak menjumpai pemain-pemain mereka sendiri, sebaliknya dengan mudahnya dibaca dan juga diintercept oleh pemain-pemain Sabah. So banyaklah passing yang agak melalut, pergerakan baru nak jadi rancak tiba-tiba hilang bola dan sebagainya. So benda tu mengganggu rentak permainan pasukan Selangor itu sendirilah. Jadi mereka perlu lebih aware daripada mereka punya passing vision daripada mudah untuk dibaca oleh pihak lawan. Jadi benda tu yang agak negatif bagi pasukan Selangor. Yang ketiga, kalau kita lihat yang paling terutamanya adalah bahagian tengah pasukan Selangor tak ada seorang playmaker yang bertindak untuk menjadi perancang utama. Sebab Nur dan juga Brandon Gunn
mereka punya corak permainan lebih kepada gameplay yang sama. Mereka lebih kepada untuk holding di bahagian midfield berbanding untuk menggerakkan gerakan di bahagian tengah kepada bahagian di box pasukan lawan. Manakala Alex lebih kepada untuk holding juga di bahagian midfield untuk stabilizekan bahagian tengah. Jadi benda tu yang menyebabkan pemain-pemain di bahagian tengah kurang kreativiti dan tak banyak movement yang dilakukan oleh mereka bertiga. Daripada segi Alex lebih kepada deep line playmaker, Brandon dan juga Noah lebih kepada box to box midfielder. So mereka tak boleh nak buat apa sangat untuk create the game, untuk jadi seorang playmaker yang lebih better lah pada perlawanan ni. So memang nampak yang pasukan Selangor agak struggle daripada gerakan-gerakan di bahagian tengah, tambah-tambah Sabah dah overload. Jadi benda tu mereka gagal untuk buat something. Dan Tan Chee Ho pun mereka dari segi tactical adjustment agak kurang untuk game ni apabila sub yang dia bawa masuk tak terlalu impactful. Contohnya macam Hen Taon, dia boleh lari saja tapi tak boleh nak create apa-apa. Striker tak function. Lepas tu banyak lagi lah benda yang mereka perlu perbaiki daripada segi mereka punya corak permainan. Dah selesa main 5 game kat home, dah menang, tiba-tiba main away, main macam tu. So mereka perlu lebih cakna untuk keluar daripada pressure pihak lawan. Kalau kita tengok Sabah punya tekanan diberikan, mereka gagal untuk keluar, Quentin Chang takut nak naik balik dan sebagainya. So benda tu yang menyebabkan pasukan orang kata apa, Sabah untuk pasukan Selangor gagal merancang sesuatu. So banyak benda yang mereka perlu perbaiki. Daripada segi sudut defending, mereka juga perlu perbaiki, terutamanya dari segi situasi set pieces. Boleh dikatakan miscom, banyak gila miscommunication. So benda tu perlu mereka lebih aware lah dan elakkan buat fall yang lebih merugikan pasukan. Dan untuk game ni keseluruhan memang best untuk tengok sebab boleh dikatakan banyak percubaan yang mereka lakukan. So pasukan Selangor sepatutnya mereka perlu lebih clinical, finishing mereka perlu lebih better untuk menang the next game lah. So harap mereka boleh perbaiki lah. Dan orang kata apa, pengadil untuk perlawanan ni kalau boleh boleh tingkatkan lagi lah mutu pengadilan, dan pengadil yang dah biasa kena gantung dibawa masuk. So benda tu perlu lagi lah. Okay, yang tu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.